Assalamualaikum and a very good morning to all my lovely students. Okay, today I want to continue with what we have stopped last 2 weeks before we holiday. So the topics today is how to balance the chemical equation. Bagaimana kita nak seimbangkan chemical equation. Okay, how to balance chemical equation. Okay. Cikgu ambil satu contoh dulu, ya, yang mudah saja kita ambil. First, we have to write in the words chemical equation in the words like copper to sulfate plus cuprum. Plus magnesium. We got magnesium sulfate plus copper. Okay, so this is the simple chemical equations. You know how to write the ionic formula, and you know the formula for magnesium atom. Okay, so you write based on the words given lah. Okay, first copper to sulfate, Cu2 plus, SO4 2 minus, so you got CuSO4 times with Mg, magnesium. So you got magnesium sulfate, Mg2 plus with, Mg2 plus SO4 2 minus, so you got MgSO4 plus with copper. Okay, so how you want to balance the chemical equation? First, you have to know. Kalau cikgu buat beginilah. You tarik sini, you tarik sulfate, and then magnesium satu, tak apa. And then we use this. We use the right magnesium copper thickness. Okay. Alright, so we want to balance between the reactant and the product. Kita nak balance kan, mesti sama banyak. Cuprum di sebelah kanan dan cuprum di sebelah kiri mesti sama banyak. Contoh cuprum di sini kita ada 1. Ya, so di sini pun berapa? 1. 1 lah. Kalau sulfate kita ambil 1 lah, sulfate. Sulfate sini 1. Maksudnya 1 di sini adalah di depan dia. Di 1 lah. Ya. So sulfate 1, di sini pun sulfate 1. Magnesium ada 1 magnesium, di sebelah kanan pun 1 magnesium. So no need to balance because kita kata apa, jumlah, ya, jumlah cuprum sulfate plus magnesium dengan jumlah magnesium sulfate plus copper sama di sebelah kiri dan di sebelah kanan. So we don't need to balance this equation. Okay, I want to take another example yang mana kita kena balancekan dia. Okay, so equation kita adalah HCl, we write in the word lah. Okay, sulfuric hydrochloric acid plus kali ni kita ambil zinc. Zinc equals to zinc chloride plus with hydrogen. Okay,
So this is our chemical equation in words. Okay, now we have to write our chemical equation in the formula. Okay, hydrochloric acid is HCl. Okay, plus with zinc, Zn. You got zinc chloride, zinc 2 plus chloride Cl minus. So zinc ZnCl2. Okay, then you got H2 hydrogen. Okay. Now we have to balance between the reactant and the product. Okay, first kita mesti start dengan depan sekali HCl. Okay, what we want to do now? Okay, so we look at the hydrogen. Hydrogen here is 1. Okay, so but hydrogen at the reactant is 1, but at the product is 2. Okay, now dia punya keywords dia adalah kita genapkan, kat dalam Melayu kita kata genapkan yang ganjil. Maksudnya kita kena samakan tu di antara kiri dan kanan tu mestilah kita genapkan yang ganjil. Yang ganjil maksudnya nombor 1 kita kena jadikan dia nombor 2. Kalau dia nombor 3, kalau dia 3 kita jadikan dia 6. Maksudnya kita kena genapkan dia. Jangan ganjilkan nombor tu. Kata tak, kita tak boleh nak balance. Okay, hidrogen di sini 1, hidrogen di sini 2. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita letak 2 di depan. Ya. Letak 2 di depan bermaksud 2 itu untuk hidrogen dan 2 itu juga untuk klorin. Ya. So kita ada 2 hidrogen dan juga 2 klorin. So di sini hidrogen kita dah 2. Di belakang hidrogen kita dah memang 2 lah. H2 kan. So hidrogen 2. Okey, so klorin pula. Klorin di sini 2 Cl. Maksudnya 2 di depan ni darab dengan Cl. So kita dapat hidrogen pun, klorin pun 2. Di sini dah tentulah klorin dia 2. Zinc pula. Zinc 1 sajalah. Tak payah tulis lah kan. Zinc 1 zinc. Di sini pun zinc 1. So balance. Ya, kita punya chemical equation kita di sini dah balance. Okey. So kita ambil contoh yang lain. Ya. Kita ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang ringkas lah. Cikgu ada acid lah pula kita ambil. H2 sulfuric acid plus with natrium. Okay, sulfuric acid plus natrium, natrium carbonate. Sorry, bukan natrium. Bahasa Inggeris kita kata sodium. Sodium carbonate. Then we got, the answer is sodium carbonate. So kita dapat sodium sulfate plus with carbon dioxide plus with water. Okay. So now we write the chemical equation in the formula. Sulfuric acid is H2SO4 plus with natrium. Plus with natrium Na. Okay, so we got sodium sulfate, Na plus, SO4 2 minus, so Na2SO4. Okay, plus with carbon dioxide, so we know carbon dioxide is CO2 plus with H2O water. Okay, now we want to balance the equation. Okay, like I said before, kita buat begini lah, ya, supaya kita nak boleh balancekan dia. Ini ada 2, carbon dan oksigen. Okay, hydrogen, oksigen. Okay, so di sini hydrogen kita H2.
H2 maksudnya dia ada 2 lah. H2 ada 2. So, sebelah kanan pun ada 2. Ya, sebelah kiri 2. Sebelah kanan pun 2. So, tak ada masalah. No need to balance. 2-2. And then, we got... sorry. Sodium di sini adalah sodium karbonat. Cikgu tak perasan tadi. Sodium karbonat. So, kita silap. SNA2CO3. Silap kat situ lah. So, cikgu kena pecah lagi kat sini. Na2CO3. Okay. So, H2 dah 2. Tak ada masalah di situ. SO4, kita ada 1 di sini. Sini pun ada 1. SO4 ni kita ambil 1 dia sebagai SO4. Sebab dia datang dalam bentuk sulfate. Sulfate, so, dia 1. Na pula. Na di sini adalah Na2. Ini pula Na2 juga. So, sama. So, 2. Tak ada masalah. Okay. And then CO3. Sini CO2 tambah lagi 1 O di sini. Jadi oksigen ada 3. 2 tambah 1 3. Karbon pun ada 1. So tak ada masalah lah. 1 karbon, 1 oksigen ada 3. Ini 1 2 1. So yang ini balance. Kita tak payah buat apa-apa. Tak perlu tambah per kali. Maksudnya tak perlu kita letak di depan ni 2 ke 3 ke 4 ke, tak payah. Sebabnya dia dah pun balance. Okay. So contoh cikgu ni tak berapa tepat lah untuk kita tengok dia punya balancing. Okay, last kita punya kita kata example yang terakhir yang cikgu akan tunjuk pada you adalah kita ambil H2 sulfuric acid plus with sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Then you got sodium sulfate with plus H2O ataupun water. Okay, now you write it in the formula. H2SO4 plus with sodium hydroxide is NaOH. Then you got sodium sulfate Na2SO4 plus with H2O. Okay, now try to balance it. H2 okay. H2 di sini 2. So di sebelah sana pun 2. So tak ada masalah. H2 2. SO4 1. SO4 di sini pun 1. Okay, Na ni 1 di sini. Di sebelah sini ada 2. Ya. So Na di sini kita kena darabkan dengan 2 supaya dia boleh sama dengan yang di sebelah kanan kita. Di sebelah kiri kena darab 2. So letak di depan dia 2. So kita dapatlah 2. Ya. Di sini pun sama 2 juga. Okay. So 2 ni tadi bila kita dah letak dia di depan, 2 ni juga kita kena darab dengan O. Dia juga darab dengan H. Okay, jadi kita ada 2 O. Ya. 2 O. 2 O maksudnya di sini O 1. Ya. O kita 1. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena genapkan yang ganjil macam cikgu sebut tadi. Kalau di sini dia 2, ya, sini dia 2, di sini dia 1, jadi kita kena darab dia dengan 2 pula. So bila kita darab dia dengan 2, so dia jadi 2 lah. Oksigen jadi 2. Okay. So oksigen dah 2, sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Tengok hidrogen pula. Hidrogen di sini dia ada 2 lagi, ya.
Sini hidrogen dah jadi 2. So, tadi mula-mula tadi ada 2 hidrogen tambah dengan 2. Hidrogen 2 tambah dengan 2. Kan? So, dia jadi 4 hidrogen. Ya, di sebelah kiri reaktan kita, hidrogen dah ada 4. Tapi di sebelah kanan ni, kalau kita tengok, dia tadi 2 awal-awal tadi kan. Tapi bila kita dah letak dia 2, 2 kali dengan 2 means 2 kali dengan 2 di bawah tu. So, dia jadi 4 juga. So, now kita ada chemical equation yang balance lah. So, kita tak payah. Maksudnya kita hanya tambah 2 di sini dan juga 2 pada H2O untuk kita balancekan equation kita. Okay, so this is how you want to balance the chemical equation. Okay, so cikgu akan bagi latihan yang sepatutnya dalam modul U2, apa sahaja berkaitan dengan balancing equation, you buat latihan dalam tu. Okay, tak perlu dalam buku teks, tak payah lagi. Tapi dalam you punya modul, apa sahaja berkaitan dengan balancing, you buat. Ya. And then, you tunjukkan, you snap gambar pada cikgu, ataupun kalau you tak faham, you ada sebarang pertanyaan, terus message cikgu pada Telegram ataupun pada WhatsApp untuk bertanyakan soalan. Ya, sebab banyak soalan yang dia berlainan lah daripada maksudnya daripada contoh-contoh yang cikgu bagi ni, dia punya contoh yang diberi itu mungkin lebih susah sikit untuk you faham ataupun untuk you dapat jawapan dia. So, terus go through message cikgu ataupun tanya. Jangan sampai you tak faham ataupun you confused. Kalau tidak nanti you tak boleh nak proceed dengan subtopik yang seterusnya, iaitu kita nak menyelesaikan masalah berkaitan pengiraan menggunakan chemical equation. Okay, so we stop here. Kita berhenti takat ni dulu. Dan cikgu harap selepas habis video ni, bila awak dah dengar nanti, awak buat latihan. Tak faham, terus beritahu cikgu. Ataupun kalau nak Google Meet dengan cikgu, kalau nak bertanya soalan secara Google Meet, bagi tahu juga. Tak ada masalah, kita boleh buat Google Meet. Okay, so kita berhenti takat ni dulu. Thank you. Have a nice day.